Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Husna dan rakan-rakan sekumpulan saya, Nur Arindi, Nur Atika dan Nur Adila akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Proses Pembentukan Kata Ganda dan Kata Majmuk dalam majalah Dewan Siswa. Di bahagian pendahuluan, terdapat definisi perkataan iaitu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna yang lengkap. Seterusnya, takrifan pembentukan kata iaitu pengolahan perkataan baharu daripada kata dasar melalui pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Seterusnya, morfologi adalah bidang bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan penggolongan kata. Berdasarkan tajuk tugasan kami mengkaji secara terperinci kaedah penggandaan yang membentuk kata ganda dan kaedah pemajmukan yang membentuk kata majmuk. Kata ganda terbahagi kepada beberapa jenis iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak dan penggandaan berimbuhan. Pemajmukan pula terbahagi kepada 3 iaitu rangkai kata bebas, maksud kiasan dan istilah khusus. Penggandaan yang pertama ialah penggandaan penuh. Penggandaan penuh merupakan modus operandi yang menggandakan seluruh kata dasar dan kata ganda dan dibentuk disertakan tanda sempang. Kata dasar yang digandakan boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Penggandaan yang seterusnya ialah penggandaan separa. Penggandaan separa ialah teknik menggandakan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Penggandaan separa terbagi kepada 2 iaitu penggandaan separa tunggal dan penggandaan separa terbitan. Penggandaan separa kata tunggal melibatkan pengulangan suku kata pertamanya dan gandaannya terletak di depan kata dasar. Vokal akan mengalami proses deklinasi. Contoh yang pertama untuk penggandaan separa tunggal iaitu pada dalam majalah Dewan Siswa edisi September 2021 iaitu pada halaman 54 di mana peringkat ayatnya ialah apabila perayaan ini disambut, makanan-makanan istimewa yang sebenarnya dihidangkan ketika menyambut perayaan akan disediakan dan dihidangkan kepada para tetamu. Kata ganda separa tunggal terdapat dalam peringkat ayat ini ialah tetamu. Untuk penggandaan separa, kata terbitan hanya berlaku pada kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhan. Okey, untuk contoh penggandaan separa terbitan ialah pada muka surat 10 edisi Julai 2021, majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021 pada peringkat ayat menurut Kamus Dewan edisi keempat, muzik merujuk gubahan bunyi yang menghasilkan bunyi-bunyian atau bentuk dan irama manakala pemuzik ialah ahli muzik, pemain alat muzik atau pengubah muzik. Di sini kata ganda separa terbitan ialah bunyi-bunyian merupakan kata akar yang diulang terletak di depan kata dasar. Sebagai contoh, kata separa terbitan yang kedua ialah pada majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021 pada halaman 35 di mana peringkat ayat dia adalah terjengah-jengah memanjangkan lehernya melepasi ketinggian pagar utama rumahku. Terjengah-jengah di sini ialah kata akar yang diulang terletak di belakang kata dasar. Seterusnya yang ketiga ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak atau bunyi tertentu. Penggandaan berentak pula terbahagi kepada 3 bahagian iaitu penggandaan berentak pengulangan vokal, penggandaan berentak pengulangan konsonan dan penggandaan berentak bebas. Untuk penggandaan berentak pengulangan vokal akan mengaitkan kata nama, kata kerja dan kata sifat. Seluruh vokal dalam suku kata dasar akan diulang di dalam suku kata gandaan. Sebagai contoh, dalam majalah Dewan Siswa edisi September 2021 iaitu pada halaman 54 di mana peringkat ayatnya adalah nasi ambang atau dikenali sebagai nasi ambeng terdiri daripada nasi putih yang dihidang di dalam tulang besar dan dilengkapi dengan lauk pauk seperti ayam, serunding kelapa, tempe goreng Jawa dan ulam. Contoh kata ganda pengulangan vokal di sini ialah lauk pauk. Pengulangan konsonan juga melibatkan kata nama, kata kerja dan kata sifat yang menyebabkan semua konsonan dalam kata dasar atau konsonan dalam suku kata pertama dan kedua kata dasar sahaja akan diulang dalam suku kata gandaan. Konsonan lain dalam kata gandaan sama ada bunyinya sama ataupun berbeza daripada konsonan dalam kata dasar tidak perlu diambil kira. Sebagai contoh untuk penggandaan berentak konsonan ialah iaitu pada majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021 pada halaman 55 di mana peringkat ayatnya adalah untuk pengetahuan anda, pantai di sini yang berbatu-batu tidak sesuai untuk aktiviti bermandi-manda. Bermandi-manda merupakan penggandaan berentak pengulangan konsonan. Penggandaan berentak bebas tidak menampilkan ciri persamaan bunyi antara kata dasar dan kata gandaan, iaitu semua bunyi vokal yang sama antara kata dasar dengan gandaan dan sekurang-kurangnya 2 konsonan awal yang sama antara kata dasar. Sebagai contoh, dalam majalah Dewan Siswa edisi September 2021 iaitu pada halaman 33 untuk penggandaan berentak bebas iaitu pada potongan ayat ada kalanya
Mata serampang disapu dengan racun pelali supaya binatang seperti ikan akan mati serta-merta. Serta-merta adalah contoh pergandaan berentak bebas. Pembentukan kata ganda yang terakhir adalah penggandaan berimbuhan. Pembentukan kata ganda berimbuhan terhasil melalui proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa-apa bentuk imbuhan. Biasanya, penggandaan ini berlaku pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Proses penggandaan boleh berlaku pada bahagian hadapan atau belakang kata dasar. Penggandaan berimbuhan tidak boleh disamakan dengan kata ganda separa kerana kedua-dua penggandaan tersebut terhasil melalui proses morfologi yang berbeza. Dua contoh yang saya dapat dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021 iaitu pada halaman 28, peringkat ayat sebanyak 20 orang dilaporkan terbunuh manakala beratus-ratus masa mengalami kecederaan. Contoh kata ganda berimbuhan di sini ialah beratus-ratus. Untuk contoh yang kedua itu pada halaman 48, sudah 3 malam berturut-turut dia mengalami mimpi itu. Berturut-turut juga merupakan salah satu contoh penggandaan berimbuhan. Assalamualaikum, saya Nur Arini Masarah binti Afrizal dan saya akan membincangkan subtopik kata majmuk. Menurut Tata Bahasa Dewan, proses pemajmukan merupakan proses merangkaikan dua atau lebih kata dasar dan membawa makna yang khusus. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Sebagai contoh, dalam majalah Dewan Siswa edisi September 2021 muka surat 14, perkataan kapal terbang merupakan satu kata majmuk kerana ia tidak boleh diselitkan dengan sebarang perkataan seperti yang. Oleh itu, perkataan yang boleh disisipkan dengan perkataan lain bukanlah kata majmuk, tetapi sebuah frasa. Kata majmuk biasanya dieja terpisah, melainkan beberapa kata majmuk yang telah mantap, iaitu kata majmuk yang dieja sebagai satu perkataan. Tiada tanda sempang yang wujud di dalam kata majmuk, melainkan kata majmuk itu melalui proses penggandaan. Kata majmuk boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu kata majmuk terdiri daripada rangkaian kata bebas, kata majmuk hiasan dan kata majmuk istilah khusus. Bagi kata majmuk rangkaian kata bebas, kata majmuk ini tidak mempunyai hubungan antara perkataan yang pertama dan kedua. Bermakna, setiap perkataan mempunyai makna tersendiri dan mewujudkan satu kata yang baru. Kata majmuk yang baru, wujud ini tidak boleh diselitkan dengan kata lain walaupun maksudnya tidak berubah. Sebagai contoh, laman web pada muka surat 1 dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk kata nama khas seperti Sekolah Seni Malaysia pada muka surat 7 dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021. Terdapat juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran, contohnya sarjan meja pada muka surat 16 dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021. Seterusnya, kata majmuk maksud hiasan terdiri daripada simpulan bahasa yang membawa makna yang khusus. Misalnya, lidah tajam pada muka surat 2022 dan tulang belakang pada muka surat 1 dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021. Akhir sekali, kata majmuk istilah khusus merupakan satu bentuk kata nama yang digunakan secara khusus dalam bidang tertentu yang menggunakan dua kata yang berlainan tetapi mewujudkan satu makna. Selalunya, kata ini digunakan dalam bidang sains, matematik dan geografi. Tamsilnya, titik pemula pada muka surat 4 dan ilusi gerakan pada muka surat 1 dalam majalah Dewan Siswa edisi Julai 2021. Assalamualaikum, saya Nur Adila binti Muhammad Yusof. Saya akan memberikan kesimpulan kepada hasil pembentangan kami yang bertajuk Pembentukan Kata Ganda dan Kata Majmuk di dalam majalah Dewan Siswa. Okey, kesimpulan yang dapat diperolehi yang pertama ialah kata ganda dan kata majmuk melalui proses pembentukan kata di bawah bidang morfologi. Kesimpulan yang kedua, kata ganda ialah penggandaan kata dasar secara menyeluruh atau pada bahagian tertentu pada perkataan tersebut. Seterusnya, kata ganda mempunyai empat jenis, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak dan penggandaan berimbuhan. Yang keempat, kata majmuk ialah dua atau lebih kata dasar yang dirangkaikan menghasilkan makna tertentu. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, kata majmuk terbahagi kepada tiga, iaitu kata majmuk rangkai kata bebas, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk maksud kiasan.
Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya ingin berterima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana telah memberi kerjasama dalam pembentangan ini. Sekian, terima kasih.